Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang barangkali jarang dibincangkan tetapi ianya merupakan topik yang cukup menarik sebenarnya untuk kita kongsi-kongsi bersama dengan penonton kita yang bersama di Ruang Bicara hari ini. Tetapi sebelum saya memperkenalkan topik yang kita pilih hari ini dan sekaligus memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun ada bersama dengan saya, sedikit latar belakang berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini untuk kita sampaikan kepada anda untuk memberikan satu gambaran yang jelas sebenarnya apakah perkara yang akan kita bincangkan. Baiklah, tekstil pada mulanya hanyalah sebagai keperluan asas manusia lantaran berkembang menjadi alat kesenian yang menjadi lambang seni budaya bangsa sejak turun-temurun. Dan kalau kita lihat di Asia Tenggara sendiri misalnya, tradisi tekstil tenunan tangan telah pun lama wujud dengan pelbagai imej yang luar biasa dan ianya telah berjaya sebenarnya mengangkat nilai estetika yang cukup tinggi. Dan pada sisi lain juga, tradisi warisan ini juga melahirkan rasa kepunyaan dan sekaligus membenihkan semangat kecintaan kepada warisan budaya beridentitikan bangsa dan juga negara. Dan, namun begitu, sejauh mana pemeliharaannya perlu demi kelestarian tekstil tenunan itu terus terpelihara agar dilihat tidak ketinggalan zaman. Ini satu persoalan yang menarik sebenarnya. Dan benarkah aset warisan ini tidak akan lapuk di hujan dan tak akan lekang di panas? Inilah antara perkara yang akan kita bincangkan. Dan jangan lupa kita juga akan menyentuh tentang the 8th ASEAN Traditional Textile Symposium yang akan berlangsung daripada 25 hinggalah 30 September akan datang. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah meraihkan tekstil satu pengembaraan. Dan kita ada dua tetamu yang cukup istimewa sebenarnya menemani saya di studio Ruang Bicara ini. Yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada Puan Aididah Ibrahim, iaitu pemegang amanah Yayasan Tenun Pahang Diraja. Jadi Puan, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tadi nak datang ke studio okey tak? Kata trafik jam teruk. Itulah. Tak apa. Alhamdulillah sampai sebelum waktunya. Betul-betul. Setiap hari Jumaat memang begitulah. Begitulah kita kan. Dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang juga kepada seorang lagi tetamu yang berbahagia, Encik Abdul Halim Ali, yang merupakan timbalan Ketua Pengarah Pembangunan di Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, dan juga merangkap pemegang amanah Yayasan Tenun Pahang Diraja. Jadi Tuan Halim, apa khabar? Alhamdulillah baik. Selesa dipanggil Abdul ke ada panggil Abdul Halim? Halim saja. Halim saja. Okey, Halim. Kami cukup gembira sebenarnya untuk bercakap tentang topik ini. Jarang sebenarnya kita bincang-bincang tentang berkaitan dengan topik ini. Selalu kita sentuh tentang soal politik. Tapi hari ini berbeza sedikit. Mungkin menarik juga lah. Tadi pun kita sentuh tentang simposium yang akan dilangsungkan nanti, iaitu di 8th ASEAN Traditional Textile Symposium ini. Tak tahulah siapa yang nak memberi ulasan terlebih dulu, Halim ataupun Puan Aididah, silakan. Saya beritahu dulu apa it's Asian Traditional Textile ya. Dan dengan temanya pada tahun ini ialah meraihkan tekstil, iaitu satu pengembaraan. Dan kali ini dia diadakan, simposium ini diadakan kali ke-8, diadakan di Marriott Hotel Putrajaya ya, dan dianjurkan oleh Yayasan Tenun Pahang Diraja di bawah naungan Duli Maha Mulia Tuan Maisuri lah, Tuan Agung ya. Dan dia akan berlangsung dari 25 hingga 30 September 2022 dan akan dirasmikan oleh Duli Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan pada 26 September dan Duli Maha Mulia Tuan Maisuri akan memberikan ucap pertama pada hari tersebut. Dan dijangka ya
lebih daripada 250 yang akan menghadiri simposium tersebut dari pelbagai buah negara lah. Itu seberingkas mengenai 8th Asian Traditional Textile Symposium. Dato', kalau Halim ingin menambah lagi. Okey, untuk kali ini kita pun sedia maklum adalah penganjuran kali kedua di Malaysia selepas ianya dianjurkan di Terengganu untuk kali ketiga pada tahun 2011. Untuk kali ini adalah penganjuran kali ke-8 yang orang kata penganjuran ni adalah di bawah sokongan tuanku sendiri, di mana penganjuran kali ini jarang kita lihat di mana Institut Raja sendiri menjadi penaung dalam kita punya Asian Textile Symposium, di mana tuanku itu adalah cenderung kepada minat di dalam bidang tekstil tersebut. Dan kali ini kita lihat banyak keunikan. Kita pun tahu selepas PKP lama dah tak ada secara fizikal. Kali ni memang kebanyakannya kita dambakan ingin melihat produk-produk ni secara fizikal. Tahun ni dapat diadakan. Itu yang keseronokan lah, dapat lihat secara terus. Saya juga sebenarnya secara peribadi cukup kagum dengan penglibatan tuanku Raja Permaisuri Agong sendiri bila kita cakap tentang perkembangan tekstil negara itu sendiri. Agaknya apakah ini sebenarnya yang memberi sokongan dan juga dokongan yang cukup kuat sebenarnya kepada penganjuran 8th ASEAN Traditional Textile Symposium kali ini agaknya, Puan? Terutamanya yang ingin saya kongsikan bersama ialah minat yang mendalam oleh Yang Duli Yang Maha Mulia Sepaduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Kecintaannya terhadap tekstil tradisional, terutamanya tenun pahang diraja lah. Walaupun banyak tekstil, tapi memang tuanku sendiri secara peribadinya membangunkan industri tenun pahang diraja, di mana sampai ke tahap luar negara, itu minat mendalam Raja Permaisuri, dan juga penglipatan beliau secara langsung di dalam penghasilan tenunan ini berjaya digembelengkan ataupun diusahakan oleh yang paling yang saya ingin utarakan di sini, yang paling penting yang umum perlu tahu, ialah diusahakan sendiri oleh baduan-baduan di penjara Bentong dan penuh. So given itu adalah satu terapi kepada mereka apabila menghasilkan tenunan ini, selain daripada boleh mengisi masa-masa mereka menjalani itu di sana, tapi boleh juga sebagai dia punya acquired skill ataupun dia punya kemahiran yang dapat. Dan apabila mereka dibebaskan, mereka boleh menjadikan itu sebagai satu pendapatan dan kerjaya dia juga, dan kerjaya mereka kan. Jadi dan simposium ni pula ialah satu medan perkongsian ilmu, maklumat dan juga pengalaman dari negara-negara luar juga bersama menyertai simposium ini, di mana beberapa orang pembentang kertas kerja akan membincangkan topik-topik mengenai pembangunan tekstil di negara mereka dan juga dikongsi bersama oleh peserta-peserta di simposium tersebut. Ya, kita akan menyentuh lebih mendalam lagi tentang simposium ini, tapi sebelum tu Lim, ini memang terlintas di fikiran saya bila melihat apa yang Halim lakukan selaku pemegang amanah Yayasan Tenun Pahang Diraja. Tentang Yayasan Tenun Pahang Diraja itu sendiri, how active actually yayasan ini sebenarnya, dan apa fungsi dan peranan yang dimainkan oleh yayasan ini untuk penjelasan kepada umum? Boleh. Kalau kita lihat pun salah satu penganjuran Asian Textile Symposium ni adalah satu pencapaian tinggi lah, di mana yayasan tu memperkembangkan tekstil tenunan tu sendiri. Bila kita lihat sebelum ni tuanku pernah bawa tekstil ni ke London, di bawah London Craft Week, khusus di bawah Pavilion Malaysia buat pertama kalinya tahun ni. So seterusnya disambung pula, itu adalah tenun pahang, di mana pada tahun ini pula dibuat
di tahun yang sama di Marriott. So maknanya dia bawa tenunan tu. Selain tu, selain daripada pembangunan Tenun Pahang Diraja ni, banyak lagi aktiviti-aktiviti dijalankan bersama dengan agensi yang berkaitan di Malaysia seperti Kraftangan Malaysia, Jabatan Penjara. Dia bukan takat menghasilkan tenunan, tapi termasuk juga dari segi orang kata warna, design, simposium, kerjasama antara mereka yang berkaitan dengan industri tu dalam orang kata memperkembangkan lagi industri tenunan ni ke satu tahap. Dia tak nak, tuanku tak nak lihat Tenun Pahang ni sebagai satu hasil yang tradisi, kegunaan orang kata warisan, tapi diwarisi dari segi kemahiran dan penggunaannya dari peringkat orang kata dewasa sehingga kepada belia. Maknanya tak nak jadi orang kata sebagai warisan sahaja, tapi digunakan seharian. Dari aspek respon ataupun sambutan daripada masyarakat sendiri terhadap hasil tenunan ini, kita bercakap tentang masyarakat di Malaysia. Betul. Kita bercakap tentang masyarakat di peringkat antarabangsa misalnya. Apakah Halim melihat bahawa ianya mendapat sambutan yang cukup menggembirakan sebenarnya? Okey, buat kalau dari segi perspektif kami di Perbadanan Kemajuan Kraftangan juga, kita lihat dari segi hasil tenunan ni memang dapat permintaan. Bila umum tahu proses yang dihasilkan itu agak rumit dan orang kata boleh dihargai. Maknanya dari segi orang kata tenunan tu sendiri mempunyai nilai-nilai estetik yang mencerminkan budaya tempatan tu sendiri. Maknanya benda tu adalah satu jati diri. Maknanya banggalah bila kita pakai produk-produk tenunan tempatan tu sendiri. Terutama bila kita lihat Tenun Pahang Diraja itu adalah khusus yang kita dapat lihat hanya di Pahang saja. Memang ada satu institut khusus yang mengajar Tenun Pahang Diraja, Institut Tenun Pahang Diraja di Pulau Keladi Pekan. Mungkin Puan, saya tahu Puan nak menambah sebenarnya, tetapi sebelum kita bincang lebih mendalam lagi tentang simposium ini, satu lagi persoalan juga yang saya nak mendapat gambarannya lebih jelas. Apa istimewanya hasil tenunan ataupun hasil Tenun Pahang Diraja ini jika dibandingkan dengan tekstil-tekstil yang dikeluarkan oleh orang lain, sebagai satu contoh? Pertamanya di segi desainnya, desainnya. Saya ingin tekankan di sini, Yayasan Tenun Pahang Diraja ataupun Tenun Pahang Diraja ni mostly dia design dihasilkan sendiri, diilhamkan sendiri oleh Yang Maha Mulia Tuanku. Dari segi warnanya, kan, itulah mengambilkan minat Tuanku yang mendalam. Dan satu lagi, Tenun Pahang Diraja ini berbeza. Kita nampak perbezaan Tenun Pahang Diraja ini dari segi dia punya macam songket, dia bercorak, tapi Tenun Pahang Diraja dia lebih orang kata dari segi tenun benang emas je. Benang emas, lepas tu kualiti benang, kaedah tenunan dia berbeza lah. Memang ada identiti dia sendiri. Macam Puan pakai ni hasil ini Tenun Pahang Diraja. Dia punya tu cantik, halus kan, dia punya ni. Banyak teknik yang dia apply dalam proses Tenun Pahang Diraja ni. Kalau kita tengok songket, dia punya kek tenun lain. Kalau kek songket Tenun Pahang lain. So bila kita lihat dari Tenun Pahang ni, identiti dia kita boleh lihat dia kita panggil beragi, berpetak-petak. Lagi satu berjalur, ada horizontal ataupun vertikal. Dan satu keunikan Tenun Pahang ni kita boleh lihat daripada bunga colik dia sendiri, di mana kita boleh lihat di mana di bawah yayasan ni dia ada daftarkan Tenun Pahang Diraja yang dipatenkan. So di situ ada satu bunga colik. Kalau kita dapat pergi semasa simposium, kita boleh tengok identiti bunga colik yang diberi sentuhan oleh tuanku sendiri. Kita boleh lihat ekor di atas dan ekor di bawah. Itu identiti yang unik, orang tak dapat. Kita boleh tengok tenunan tu macam sama, tapi bila kita Tenun Pahang tu, dia ada identiti dia sendiri. Dia ada ikat berganda, ikat losing, ikat pakan. Kat situ ada keunikan Tenun Pahang berbanding tenunan-tenunan lain. Ada keunikan di sendiri, tapi Tenun Pahang ada keunikan di sendiri. Keunikan itu yang penting dan menarik sebenarnya, Lin, ya. Tapi ada juga yang melontarkan persoalan. Dia kata harga mahal lah, Lin. Okey. Betul. Saya setujulah. Kalau kita lihat harga ni orang kata bergantung pada kualiti. Contohnya kalau kita lihat tenun, kalau orang tahu
tahu betapa sukar proses tu. Kita lihat dari sehelai benang. Bila kita tenun, kita tak boleh bandingkan dengan mesin yang menenun. Saya di sini kita di kraftangan juga, kita dah faham proses teknik. Bila kita tengok tenunan tangan ni, ianya lebih padat, tahan lama, dan lagi satu kita tahu hasil tenun tangan ni tidak kan sama dengan mesin. Orang kata the only one piece. Kita boleh simpan, kita jaga, boleh diwarisi. Di situ nilai. Kalau kita lihat, kalau kita beli mesin selalunya, kalau dibandingkan kita beli songket mesin lah contoh, tak tahan lama. Kita akan beli lagi. Bila kita kira harga dia dah sama dah, mahal juga. Tapi bila kita beli satu dengan nilai dia macam ni, kita dapat tahan lama. Tapi bergantung juga, kalau sutra mestilah mahal, kalau cotton harga dia lain, kapas, kalau kita pakai polyester lain pula harga dia. Tapi tenun pahang di Raja ni, dia letak standard dia yang tersendiri, di mana perlu menggunakan sutra. So itulah kualiti yang dijaga. Dia ada standard dia. Dia ada juga tenun-tenunan lain. Sebelum kita berehat, Lim, berapa lama agaknya masa yang diambil sebenarnya untuk melakukan proses tenun itu sendiri? Proses tenun ni bergantung daripada pra-proses dia. Jika benang itu diambil dan dicelup, pra-proses kita panggil, sebelum kita melerai benang, menganing, sebelum kita masuk, dia bergantung pada design jugalah. Contoh kalau tenun kosong saja, saya rasa dalam 1 bulan dia boleh buat penuh lah 4 meter sebab. Tapi bergantung kepada motif dia. Contoh dia pakai bunga colik yang penuh, lepas tu dia ada ikat berganda, ikat losing, dia akan ambil masa lebih daripada sebulan. Tapi dia punya hasil tenunan kita puas hati lah. Baik, kita akan berehat dulu buat seketika, Halim dan juga Puan Adidah, ya. Tapi hanya untuk seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara. Kita bercakap tentang satu isu yang sebenarnya mungkin jarang-jarang dibincangkan, tetapi ianya merupakan satu isu yang cukup menarik, cukup penting sebenarnya. Kita rehat dulu, kembali semula selepas ini nanti. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang meraihkan tekstil, satu pengembaraan. Dan tentunya lah kita nak tumpukan semula perhatian kita kepada the 8th ASEAN Traditional Textile Symposium ini. Dan saya suka tema ataupun slogan yang dipilih untuk simposium kali ini, iaitu Celebrating Textile a Journey, ataupun meraihkan tekstil, satu pengembaraan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pemilihan slogan ini sebenarnya, Puan? Okey, kalau kita lihat tajuk ni, kalau kita lihat masa yang kali ketiga tu Celebrating the Heritage. So dekat sini Celebrating a Journey ni, a journey, Celebrating Textile a Journey ni maksudnya ianya adalah kita tak nak lihat tekstil ni orang kata satu jalan buntu. Tapi ianya adalah satu perjalanan yang panjang, di mana satu perjalanan panjang banyaklah pengalaman yang ada di dalam proses perjalanan tu. So untuk program kali ni kita boleh lihat kita ada bawa juga, selain daripada topik-topik yang dibincangkan dalam simposium, daripada traditional hinggalah kepada contemporary, dari textile traditional kepada fashion. Selain itu juga kita ada bawa juga pamer dari luar negara seperti daripada India, Brunei, Thailand dan juga daripada Uzbekistan, di mana mereka berkongsi diorang punya skill, pengalaman tekstil tu yang daripada tradisional tu kepada contemporary. So maknanya proses-proses perjalanan ini memberi satu, orang kata, platform. Kita boleh lihat dunia tekstil ni luas, tapi tanpa meninggalkan warisan tu. Sebab warisan ni sangat penting. Tanpa ada warisan ni, kita lihat hasil tu tidak akan ada isi sebenarnya. So tekstil-tekstil yang dihasilkan mesti, orang kata, mencerminkan budaya, sama ada ianya berbalik kepada kita punya yang asal ataupun situasi yang semasa. Tapi kemahiran tu
diteruskan. Satu perjalanan yang sangat menarik lah untuk tekstil. Dan saya juga dipahamkan bahawa 19 pembentang kertas kerja juga akan terlibat dalam simposium kali ini. Dan mungkin menarik jugalah kalau kita boleh kongsikan kepada penonton terutamanya apakah isu-isu yang mungkin akan dibangkitkan dalam simposium ini oleh pembentang kertas kerja nanti. Boleh. Kalau ikut kita ada 19 pembentang kertas kerja ataupun kajian mereka sendiri yang melibatkan 13 negara, termasuk Malaysia kita ada 14 lah. Dan negara-negara yang terlibat ni adalah negara-negara Asia. So kali ini kita ada bawa daripada Kanada, India dan juga Netherlands, di mana topik-topik yang dibincangkan sama ada topik tekstil di negara mereka, bagaimana mereka melalui perkembangan industri mereka tu. Ada yang memberi tajuk A Journey ataupun sambutan tekstil Laos, Thailand, dan topik-topik unik juga ada seperti bagaimana mereka mengendalikan perkembangan tekstil semasa pandemik. Ada 2 topik yang dibincangkan, bagaimana mereka menghadapi industri tekstil di negara mereka semasa COVID-19 tu, daripada Indonesia dan juga tak silap saya daripada Thailand rasanya. Selain itu juga mereka membincangkan teknik atau proses penghasilan tekstil, yang mana perkongsian ni kita boleh sama-sama orang kata berkongsi pengalaman teknik menggunakan natural dye, juga ada di situ. Selain itu juga ada juga dari perspektif kita lihat, contohnya ada orang tanya juga dekat saya tajuk daripada Singapura, kenapa Singapura ada batik? Tu unik. Sebenarnya Singapura tu dia melihat dari faktor dia sebagai negara port city, dia melihat traders, pergerakan tekstil, dia kan sebagai negara satu negara orang kata sebagai pusat perdagangan. Dia melihat tekstil tu bergerak. So dia ada satu budaya tekstil ni sebenarnya sebagai satu orang kata perdagangan sebenarnya. Itu perspektif dia sebenarnya nak cerita. Dia orang kata batik kita di Singapura ada batik ke? Bagi saya benda tu ini adalah orang kata batik ni sebenarnya kita tak nak lihat dia siapa punya, tapi kita lihat sebagai satu gabungan lah. Kita dalam satu orang kata platform Nusantara. Maknanya tapi tetap ada identiti berbeza. Setiap negara ada identiti berbeza. Kalau kita lihat benang tu juga, kita kata dari kapas, Malaysia tak ada tanam kapas, tapi perkongsian perdagangan tu penting. Dulu sutra dibagi sebagai orang kata nilai pertukaran barang yang bernilai tinggi. Tu kita lihat jenis. Di situ jenis kita boleh nampak daripada hasil pakaian diraja boleh dijadikan pertukaran barang perdagangan sehingga kita semua orang boleh pakai hari ini. In terms of kita nak sentuh jugalah bila you sebut Alim tentang aspek perdagangan itu sendiri, konsep perdagangan itu sendiri. Selalunya bila kita bawa isu perdagangan itu, kita tak boleh tinggalkan aspek competition ataupun persaingan untuk mengeluarkan tekstil yang terbaik misalnya. Siapa sebenarnya yang selalu memberi persaingan yang hebat sebenarnya bila kita cakap tentang perdagangan tekstil negara kita? Okey, kalau dari segi orang kata pengeluaran produk craft tu, kita lihat dari segi betapa luas negara itulah. Kalau kita lihat Malaysia, kita keluarkan tekstil yang banyak, pelbagai jenis, cantik, kualiti dia sama setanding. Tapi bila kita lihat di negara-negara jiran kita, kita lihat diorang pun ada juga tekstil diorang. Dari orang kata dari segi industri yang besar, tekstil ni kita kena faham, satu tekstil yang orang kata industri dia untuk keluarkan kain, tapi satu lagi industri mengeluarkan tenunan tangan. Kualiti. Kalau kita lihat dari segi tenunan tangan ni, negara-negara yang besar tu banyaklah. Sebab dia ada orang kata kapasiti ataupun pembuat yang ramai. Macam Malaysia ni kita ada juga, tapi kita tak perlu nak lihat benda tu siapa banyak ke sikit ke. Tapi bagi saya, kalau industri tekstil tenun tangan ni semua negara sama saja. Tapi kalau dari segi orang kata pengeluaran tekstil atau benang tu, memang majoriti bahan mentah tu daripada India dan China. Tapi dari segi kualiti sutra, kita boleh dapat daripada Thailand dan China dan juga India. Tapi di negara lain, dari segi hasil tenun tangan, saya rasa kualiti, saya of course lah, saya orang Malaysia cakap the best Malaysia lah kan. So itu paling terbaik lah. Saya akan cakap Malaysia
Malaysia punya is the best sebab dia ada kualiti. Kalau tenun tangan tu halus tenunan dia. Selalu kita dibanding-bandingkan dengan pengeluaran tekstil dari Indonesia, terutamanya lah bila kita sebut batik sebagai satu contoh lah. Apakah ini benar-benar wujud ataupun sebenarnya lebih merupakan sebagai andaian ataupun persepsi semata-mata? Betul. Kalau kita lihat batik ni lama dah berkembang. Saya rasa lebih dari 1000 tahun sebenarnya. Bila kita lihat kita ni dalam satu kelompok Nusantara, maksud saya lihat dekat situ benda ni adalah satu teknik. Kita ada juga kempen ini Batik Malaysia yang dilaksanakan oleh Perbadanan Kemajuan Keratang melalui Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Ini Batik Malaysia yang kita pun sedia maklum, kita sambut Hari Batik Malaysia setiap 3 Disember setiap tahun, diumumkan tahun lepas oleh Perdana Menteri. So di situ kita boleh lihat batik Malaysia ni memang dia berbeza daripada batik Indonesia. Kalau nak kata selalu dibandingkan Indonesia, negara lain pun ada batik sebenarnya. Sri Lanka ada batik, Afrika ada batik, di Thailand pun ada batik, tapi orang tak nampak. Kita nampak Indonesia tu pengeluar batik yang besar. So bila kita lihat, kalau kita lihat perbezaan tu kita lihat dari segi motif. Kalau di Malaysia ni lebih kontemporari. Kita ada batik blok, tapi untuk makluman semua, kita banyak kembangkan batik ni lebih kepada inovasi. Banyak negara lain tak buat. Kita sekarang ada batik clay, kita ada batik linut. Ramai orang tak tahu. Tapi kita perkenalkan sebab kita nak variety kan benda tu. Kita ada motif. Kalau kita letak dengan batik Indonesia, sangat berbeza dari segi motif, makna dan penggunaan. Macam baju Halim pakai ni apa ni? Okey, ini batik contemporary. Kita gunakan dari segi tekstil cotton com. So kita punya corak ni kalau kita lihat adalah corak tenunan sebenarnya. Guna batik blok. Cantik. So kalau kita lihat kat Indonesia tak ada benda ni. Walaupun diorang kata ada, sebenarnya tak ada. Diorang Indonesia, diorang proud dengan dia punya motif kedaerahan. Dia ada batik Cirebon, dia ada batik Jawa. Kita pun dengar juga, kita ada batik Kelantan, kita ada batik Terengganu. Sekarang kita ada batik macam batik linut di Sarawak. Kita ada batik clay di Perak. Lepas tu macam tuanku baru-baru ni dia ada buat pameran batik Indrapura, identiti Pahang. Ada cerita-cerita yang menarik di sebalik batik tu. Baik, kita nak bercakap. Kalau boleh kita nak minta Aididah pula lah memberi pandangan dah. Dia buat dia. Ini berkaitan dengan penglibatan duli tuanku Raja Permaisuri Agong lah. Memang kita amat kagum dengan penglibatan tuanku. Dan saya tahu tuanku juga sebenarnya dalam diri tuanku mempunyai satu semangat untuk mengangkat industri craft, khususnya kain tenun Pahang Diraja ini kepada satu peringkat yang akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang amat membanggakan kita sebenarnya. Mungkin boleh kita kongsi bersama dengan antara usaha yang paling yang paling recent, yang paling terbaru ialah seperti mana yang kami katakan tadi, iaitu dengan penyertaan di dalam London Craft Week buat julung kalinya, di mana kita meletakkan tenun Pahang Diraja itu setara dengan tekstil yang lain. Kan? Kenapa tenun Pahang Diraja? Of course sebab dinaungi oleh tuanku sendiri. Dan beliau tuanku tidak hanya ingin tenun Pahang Diraja itu di Malaysia sahaja, tapi perlu bawa keluar negara supaya mereka boleh melihat, menghargai tenun Pahang Diraja ini something very special dari segi desainnya, dari segi pembuatannya, seperti mana yang dikatakan oleh Cik Halim tadi. Dia unik dari segi penghasilannya. Apa dia punya keunikan dia, kelainannya daripada tenun-tenun yang lain. Sebab di Malaysia ni ada pelbagai tenun, ya, macam di Terengganu terkenal dengan songketnya. Di Sarawak terkenal dengan tenun puah, pakumbo, macam di Sabah terkenal dastarnya. Jadi setiap negeri itu mempunyai keunikan dan juga hasilnya tersendiri. Tetapi orang ramai mungkin tidak dapat membezakan apa yang dia tenun Pahang Diraja. Itu yang awak tanya saya juga. Apa bezanya tenun Pahang Diraja? Kan? Jadi ini yang telah diterangkan panjang lebar tadi oleh Cik Halim sendiri. Dan tenunan ini bukan hanya dipakai oleh orang di kalangan bangsawan sahaja, tetapi dipakai
golongan, semua golongan. Tak kira yang yang berada ya, yang biasa biasa pun boleh pakai, dan yang penting generasi muda menghargai dan memakai, menggunakan pakai tenunan yang ada di negara ini. Betul. Supaya kelestarian industri ini dapat diteruskan. Komitmen yang ditunjukkan oleh Tuanku Raja Permaisuri Agong sendiri, ini pun sesuatu yang harus kita hargai sebenarnya, dan kita sendiri sedia maklum bahawa Tuanku telah pun anugerahkan sebagai anugerah Icon Craft 2019 oleh Majlis Craft Dunia ataupun WCC. Jadi apakah Alim melihat bahawa penghargaan yang diberikan kepada duli Tuanku Raja Permaisuri Agong ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang wajar, sesuatu yang sepatutnya dilihat oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya sebagai satu penghormatan yang cukup tinggi sebenarnya. Betul. Kita lihat anugerah ni adalah anugerah yang diiktiraf oleh antarabangsa, WCC yang dikenali oleh Craft Village di India, New Delhi. Anugerah ni kita boleh lihatlah di mana kita lihat Institut Raja sendiri memainkan peranan dalam kita punya industri. Tuanku sendiri sebagai tokoh ikon craft diberikan tu akan memberi satu semangat kepada orang lain. Maknanya industri tekstil ni bukan dipandang sepi sebenarnya. Maknanya orang kenamaan pun pandang. Dan tuanku ni juga boleh dijadikan satu ikon sebagai orang kata, lihat bila tuanku pakai, orang lain pun seronok nak pakai. Berbeza pada zaman dahulu. Kita lihat, kita takut nak pakai. Sekarang tidak. Tuanku ni dia tuanku sendiri melihat tekstil negara ni perlu dikongsi. Maknanya tuanku akan kongsi ilmu yang tuanku pelajari, dia kongsi bersama banduan sendiri. Tuanku tunjuk macam Puan Aidit cakap, di penjara, di keluar. Bukan takat di situ, pelajar-pelajar di IKTPD juga, Institut Tuan Diraja, tuanku sendiri bersama dengan pelajar termasuk di Institut Kraf Negara. Tuanku buat batik. Tu pasal dia sesuai lah tuanku ni diangkat sebagai ikon craft. Di mana tuanku melihat craft ni bukan pada tenunan saja, pada craft-craft lain juga, batik. Tuanku sendiri membuat batik sendiri. Menarik. Saya juga nak sentuh semula kepada London Craft Week yang begitu menarik sebenarnya. Saya pun sempat menonton di TV dan sebagainya. Cuma kadang-kadang perbandingan lah. Okey, kalau orang-orang Asia khususnya mungkin melihat tekstil apa yang dihasilkan itu adalah sesuatu yang mungkin biasa bagi kita, tetapi bagi orang-orang dari negara-negara barat misalnya, mungkin apakah mereka melihat ini sesuatu yang mungkin mereka tidak jangkakan, sesuatu kelainan in terms of seni dan sebagainya. Betul. Kalau kita lihat masa berada di sana, saya pun ada jaga dengan menjaga pameran London Craft Week tu. Bila behind the bar sebenarnya dia punya tema, di mana tuanku mengangkat Tenun Pahang Diraja ni dilihat banduan-banduan ni menenun. So ianya adalah satu terapi yang Puan Aidit cakap tu, dan juga ianya adalah suatu persediaan banduan-banduan ni keluar, di mana tuanku lihat tenunan ni memberi peluang masa depan kepada mereka. Itu pasal dekat behind the bar. Dan pandangan orang barat berkaitan dengan tenunan sudah pasti mereka kata unik, dia tak pernah tengok. Di mana kita tahu tenun Pahang ni dia ada yang beragi, so mereka samakan dengan tartan, tapi dia kata tenunan kita lebih halus sebab cuaca. Saya kata sebab cuaca. Lagi satu dari segi kehalusan tu memang mereka pujilah, sebab mereka punya tartan tu lain, corak berpetak-petak yang pakai orang Irish pakai tu. So dia kata mereka pun ada tenan tapi kasar, dia pakai wool sebab dia sejuk. Sejuk. Bila kita di negara Asia, kita gunakan sutra dan kapas. So dilihat dari segi, lagi satu yang paling penting adalah proses membuat. Hampir sama dengan mereka, tapi dari segi orang kata kehalusan tu lebih kepada kita juga. Dan mereka lihat dari segi makna di sebalik motif-motif yang dipakai. Kita bawa lebih daripada 200 motif kita tunjuk. Mereka agak kagum di mana dilihat Malaysia ni masih kekalkan tradisi tu lagi. Berbeza dengan negara orang. Di UK tu sendiri dia kata tenunan kiok tu tak banyak buat pun. Tak ramai generasi muda nak join ataupun nak bersama belajar. Mereka ada dalam industri fashion, tapi dari segi kemahiran tu mereka macam agak jauh. Dia kata berbanding Malaysia sampai ada institut untuk mengajar. So mereka rasa macam kagum.
Dan dia lihat juga tenunan ni boleh ke bawa kat penjara dia ajar. Diorang terkejut. So boleh. So mereka melihat ini sebagai satu contoh. Di penjara di UK mereka membuat kerjasama juga dengan penjara kan, bagaimana craft-craft ni bukan tenunan saja boleh dijadikan ni, sebab mereka melihat kualiti yang dihasilkan oleh tenunan ni bukan seorang yang pakar tapi boleh dipelajari oleh semua orang bila diajar dengan cara yang betul. Yang tercetus di pemikiran saya lah bila kita lihat mereka yang melakukan tenunan itu adalah merupakan banduan-banduan di penjara sebenarnya. Puan Aidida, barangkali Halim juga boleh sambung nanti. Apa yang memberi inspirasi sebenarnya kepada Tuanku Raja Permaisuri Agong untuk memberi ataupun melakukan ataupun membenarkan banduan-banduan ini melakukan kerja-kerja tenunan ini sebenarnya? Apa yang bermain di fikiran Tuanku sebenarnya? Sebenarnya penenun-penenun di Pahang waktu itu sebelum Tuanku menjalankan mengadakan pelatihan di penjara, ada 15 orang saja penenun. So Tuanku tidak nak industri ini tenggelam, slowly dying kan. Jadi perlu mencari pewaris-pewaris. Jadi itulah yang Tuanku approach dengan penjara, sebab dia nak cuba boleh ke tidak tenun ini dipelajari dan dihasilkan oleh banduan-banduan ini. Sebab mereka mempunyai masa di sana. Oleh kerana itu Tuanku bersama ganding juga dengan Kraftangan Malaysia di dalam melatih Jabatan Penjara, memberi ruang juga di sana untuk melatih banduan-banduan ini menghasilkan tenunan, dan mereka berjaya. Dan berjaya dalam melatih banduan-banduan ini sebagai pewaris kepada penenun-penenun yang sedia ada. Dan waktu ini ada lebih dari 200 orang penenun berjaya dibangunkan ataupun dijadikan penenun yang mahir dalam Yayasan dalam Tenun Pahang Diraja. Jadi ini merupakan satu usaha yang bagi kami satu usaha yang amat memberangsangkan, kerana inilah kita memastikan kelestarian industri itu sendiri apabila ada pewaris. Maknanya yang akan slowly tak ada kan. Jadi ada pewaris-pewaris yang akan meneruskan legasi ini, meneruskan kemahiran ini. Mungkin menarik jugalah in terms of quality control lah. Selain daripada Tuanku sendiri memberi sepenuh perhatian kepada kualiti tenunan yang dilakukan itu ataupun dikeluarkan itu, ada tak pihak-pihak lain juga yang diangkat untuk menjadi pemerhati dan juga sebagai mengawal kualiti produk yang dikeluarkan ataupun tenunan yang dikeluarkan? Okey, kalau kita lihat kita selaku Perbadan Kemajuan Kraftangan, agensi peneraju industri kraft ni, memang Tuanku bekerjasama rapat. Lama Tuanku bersama dengan kita. Tuanku banyak bekerjasama dengan kita, dan dia minta juga nasihat daripada kita punya pengajar-pengajar di AKTPD juga, cikgu-cikgu yang ada Institut Kraft Negara, di mana kita memang dari awal lagi proses pembelajaran tu kita ada modul-modul yang ditetapkan untuk tenun Diraja. Dia ada modul dia tersendiri. Memang untuk belajar ni perlu dia faham dari proses mengenal benang sehingga ke proses membuat rekaan, sehingga menenun hingga ke produk siap. Tapi yang paling penting adalah tenunan tu sendiri. Sentiasa dikawal, mesti kena ikut step, kaedah yang betul. Di penjara pun sama juga, dia ajar modul yang sama. Kualiti memang bila kita pantau semasa proses tu lagi kita dapat kawal dah. Bila tanpa guide tu, bila kita lihat bila dia tak tahu proses, dia tak tahu kaedah dia, tu akan merosakkan. Sebab macam tenun Pahang Diraja dia pakai sutera, so kena berhati-hati buat. So kualiti kena jagalah. Okey, baik, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, semakin banyak informasi yang kita peroleh, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat kali terakhir, dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tetapi saya percaya ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita lihat buat kali terakhir.
Terima kasih banyak-banyak. Kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, kita masih lagi bercakap meraihkan tekstil, satu pengembaraan, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa, Encik Abdul Halim Ali, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan di Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia, dan Encik Halim juga merupakan merangkap pemegang amanah Yayasan Tenun Pahang Diraja, dan kita juga ada Puan Aididah, tadi saya sebut Aididah Ibrahim, pemegang amanah Yayasan Tenun Pahang Diraja. Dan sesuatu yang menarik juga selain daripada apa yang dilakukan di penjara, saya difahamkan juga kita ada apa yang disebut sebagai Institut Kemahiran Tenun Pahang Diraja. Jadi apa yang sebenarnya yang boleh kita kongsikan tentang institut ini? Institut Kemahiran Tenun Pahang Diraja ini bertempat di Pulau Keladi. Tadi pun Cik Halim ada sebut, di mana mereka melatih kami melatih beliau Anis untuk menjalani kursus-kursus praktikal latihan latihan di dalam menenun tenun Pahang Diraja. Mereka tidak perlu mempunyai orang kata kelulusan akademik yang tinggi pun. Boleh baca, boleh menulis, dan berumur 18 tahun ke atas, mereka boleh menimba ilmu di dalam menenun, dan mereka diberikan atau ditauliahkan sijil kemahiran Malaysia tahap 3. So ini adalah memberikan peluang mereka, walaupun mereka kurang berjaya dari segi akademiknya, tapi mereka boleh mendapat kemahiran menenun di Institut Kemahiran Tenun Pahang Diraja di Pulau Keladi, dan mereka menjalani kursus tersebut selama 2 tahun. Wow. Ya. Setakat ini macam mana tentang keputusan ataupun ialah hasil daripada mereka yang telah pun menghadiri ataupun berada di institut ini, Halim? Kebanyakannya yang graduan-graduan ni yang habis, dia akan bekerja dengan usahawan yang sedia ada di sekitar Pahang, di Kuantan di Pekan terutamanya. Selain itu, pelajar-pelajar ni boleh sambung belajar di peringkat diploma di Institut Kraft Negara di Rawang. So prospek pelajar ni luas sebenarnya. Sama ada dia keluar boleh jadi usahawan, sambung belajar, dia boleh jadi designer juga, dan boleh bekerja sendiri, ataupun dia boleh jadi orang kata pengeluar untuk satu syarikat Cik Minat Sayang yang ada di Pekan tu sendiri. So produk-produk ni memang berkualiti, maknanya kita puas hatilah graduan ni boleh hasilkan dengan pengalaman yang dia ada tu nanti masa bekerja, sama ada dia nak buka sendiri ataupun dia terus bekerja dengan mereka. Kita hormati semangat kenegerian. Itu sesuatu yang tak boleh kita nafikan. Tetapi bila kita bercakap tentang Yayasan Tenun Pahang Diraja, daripada apa yang telah pun dibuktikan oleh Duli Tuanku Raja Permaisuri sendiri, telah pun mencapai kepada tahap yang cukup membanggakan dan menggembirakan kita. Tidakkah terfikir barangkali Alim juga dan Puan juga mungkin boleh berbisik-bisik kepada Duli Yang Mulia Tuanku Raja Permaisuri untuk mengembangkan lagi keluar daripada Pahang itu di negeri-negeri lain yang mungkin juga dahagakan sumbangan seperti ini sebenarnya. InsyaAllah. Sebab tu adalah identiti negeri kan. So bagi saya tenunan Pahang tu unik. Bila kita ada kat situ, dia satu keunikan lah. Dikembangkan untuk meramaikan di negeri tu tak ada masalah. So maknanya identiti tu ada. Sebab di negeri lain ada juga tenunan, tapi dia boleh create identiti sendiri. So, kita kembali semula kepada the 8th ASEAN Traditional Textile Symposium yang akan berlangsung nanti. Apa yang ingin dicapai melalui simposium ini sebenarnya? Matlamat utama simposium ni adalah kita nak meraihkan lah celebrating the textile ni sendiri. Dan saya nak benda ni, bukan saya lah, kami punya jawatankuasa, terutama tuanku sendiri bersama komiti negara-negara lain yang pernah terlibat dengan program ni, ingin lihat tekstil ni boleh adalah satu industri yang boleh bawa komuniti tu lebih jauh, bukan takat sebagai mewarisi warisan, tetapi ini adalah satu sumber pendapatan ekonomi kepada pengusaha-pengusaha sendiri, selain daripada mereka memperkenalkan budaya, orang kata reach the culture tu sendiri, so orang lebih kenal. So ini menjadi satu platform lah, simposium ni satu platform
di mana untuk jualan dan pameran ni sebenarnya terbuka kepada semua public sebenarnya, kecuali seminar itulah bagi mereka yang berdaftar saja. So ambillah peluang, bukan senang kita bawa daripada luar negara ni nak kongsi ilmu sebenarnya. Sangat jauh dari India, dari Uzbekistan, Thailand, Indonesia, mereka nak kongsi. Kita tak nak lihat ilmu ni stuck untuk satu negeri, tapi perkongsi adil tu orang kata mempertambahkan lagi ilmu dan mempelbagaikan lagi hasil tekstil di negara ini terutamanya. Bila kita bercakap tentang industri tekstil, ini pun sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya. Kalau kita lihat selalunya seolah-olah ada semacam andaian, semacam persepsi yang mengatakan bahawa industri tekstil ini susah berkembang kerana permintaan daripada masyarakat itu mungkin tidak begitu membanggakan, terutamanya the young generation yang melihat industri tekstil itu terutamanya macam batik dan sebagainya itu sebagai sesuatu yang sudah ketinggalan zaman misalnya. Tetapi ini satu andaian dan persepsi yang salah. Pandangan Alim dalam soal ini. Betul, saya setuju tu persepsi yang salah sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat industri tekstil di negara ini, bila kita lihat batik tu sendiri, kita tengok banyak jualannya pun tinggi. Antara tertinggi jugalah kalau kita lihat jualan batik tu sendiri. Kalau kita dapat lihat, ianya menyumbang, kalau kita lihat pada tahun 2021 batik ni telah menyumbang sebanyak 52.2 juta sehingga hujung tahun lah, Disember. So kita lihat 76% daripada tekstil, jualan tekstil itu 68.7 juta tu sendiri adalah dari batik. Kemudian dari segi songket pula kita ada 45 juta daripada keseluruhan tu. So kita ada tenun juga, sama juga 45 juta. So kita lihat sebenarnya dia satu industri yang bagus dan terus berkembang. Dan juga macam Tuan cakap tadi tu, bagaimana nak tarik minat generasi muda in terms of promosi. Betul, promosi. Dari segi macam kita lihat sekarang ni, kita buat kempen beria ni, kita buat kempen ini batik Malaysia. Kita tak nak lihat lagi orang kata batik Malaysia tu macam kalau dulu sebut ada Pantai Timur, corak bunga-bunga, sebenarnya tak ada. Sebenarnya sekarang dah pelbagai, kita panggil meremajakan batik. Macam yang saya pakai hari ni, kita tak pernah lihat masa dahulu. Dan juga kita pelbagaikan corak, warni. So, dari satu kita macam akan terdekat ni, kita ada Festival Craft Tekstil Borneo, Festival Craft Tekstil Sarawak, kita ada Festival Craft Perak baru-baru ni, baru berlangsung. Kita jual batik clay, sangat banyak dapat sambutan sebab dia gunakan clay. Sebab remaja sekarang ni dia bukan takat lihat dari segi orang kata baju punya corak, tapi dia lihat macam adakah benda tu eco-friendly. Kita nampak remaja sekarang ni dia aware tentang apa yang terjadi di persekitaran. So kita guna batik eco-friendly ni, dia seronok pakai. Dari segi material kita jagalah. Kita tak adalah pakai sutera. Sutera tu orang tertentu saja pakai. Tapi sekarang yang generasi dia nak cotton. Simple, senang pakai lengan pendek. Sebab dulu bila kita lihat batik je mesti nak pergi kenduri, YB pakai kan. Sekarang tak, dia nak pakai tiap-tiap hari. Itu yang kita dalam proses nak perbanyakkan design melalui kita punya R&D. Bukan kita saja, persatuan-persatuan pembatik pun banyak bagi sokongan, di mana kita pun memberi nasihat supaya mempelbagaikan produk supaya suit dengan permintaan, terutama remaja. Mereka ni antara target user yang penting bagi kami. Bila you cakap tentang sutera, dan ini sebenarnya keutamaan yang diberikan oleh Yayasan Tenun Pahang Diraja, kalau saya tak salah lah, seperti apa yang Halim dan juga Puan sebut tadi. Jadi tidakkah dalam memperbagaikan produk itu sendiri, mungkin ialah sutera tu kita tahu amat mahal sebenarnya, mungkin di luar kemampuan golongan-golongan tertentu. Jadi apakah Tuan melihat bahawa mungkin ada kemungkinan bahawa di masa-masa yang akan datang mungkin Yayasan Tenun Pahang Diraja ini akan mengeluarkan produk-produk mereka yang bukan berasaskan sutera? Okey, bagi saya tak ada masalah, ikut pada permintaan. Jika ada permintaan, mereka akan ikut. Tak ada masalah. Cuma bila kat situ kualiti lah. Kebanyakan yang minta sutera. Sebab mereka appreciate sutera. Macam lelaki tak pakai kan. So mereka akan tenun guna benang kapas, rayon, polister. Tak ada masalah. Bagi saya itu boleh bila ada permintaan, dia nak benang ni sebagai pengeluar, dia akan ikut. Boleh difikirkan secara serius. Yang penting
teknik, proses, kemahiran tu sama saja. Betul. Baik, kita tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Saya beri peluang jugalah kepada Puan Aidida. Apa lagi yang ingin anda sampaikan kepada penonton-penonton kita? Sekiranya kami masih lagi buka pendaftaran untuk menyertai simposium ini. Mereka boleh datang secara harian selama 3 hari ini, sebab ada dalam 1 hari ke ataupun ke 3 hari. Package tu masih ada lagi. Masih ada ruang terhad. Tapi terhad ya. Jadi rebutlah peluang ini untuk kita sama-sama meraihkan tekstil, berkongsi, mendapat ilmu dan pengalaman daripada negara-negara luar dan juga apa yang berlaku di dalam Malaysia sendiri. Dan simposium ini akan berlangsung di Marriott, di Marriott Hotel Putrajaya. Kalau kemasukan tu percuma lah, tak payah bayar. Kalau yang mereka yang ingin menyertai, ingin datang jualan, tengok pameran percuma. Untuk simposium, mendengar seminar, dia kena ambil, kena register, kena bayar lah. Jadi sekiranya tak dia boleh walk in, orang kata. Boleh walk in. Boleh walk in, datang ke hotel Marriott. Daftar dekat situ, boleh datang secara harian. Jadi tapi yang mengikuti package tu adalah keistimewaannya sendiri. Dia dapat full package lah. Dia ada join tour, lepas tu dia boleh join workshop, lepas tu dia ada pergi di kompleks pamer-pamer. Semua ada dalam satu package. So dari segi penyertaan tu ada limitation tak? Ada. Okey, untuk makluman sebenarnya kota untuk penyertaan adalah 250. Sekarang dah lebih 268. Di mana kita ada dekat sebanyak 228 ni adalah daripada lokal, 40 lebih tu daripada luar negara. Sebenarnya kita masih buka lagi, tapi tempat terhad untuk yang full package masih open lagi lah, sehingga 20 September. Kalau tak ada, bagi mereka yang orang kata tak sempat, mereka boleh datang, boleh tengok. Sebab negara-negara yang hadir ni dia bawa produk-produk tekstil dia, dan juga di Malaysia juga kita bawa 14 pendemo. Datanglah, bukan senang kita nak bawa dari Sabah dan Sarawak, datang meraihkan mereka ni, kita dapat kenal. Kat situ kita boleh tahulah, ini tekstil tempatan, ini tekstil luar negara, ini peluang dia. Ada yang akan dijual juga? Ada. Kita ada 29 booth jualan, di mana tak silap saya ada dalam lebih hampir 10 dari luar negara, dari Indonesia, India, Uzbekistan juga yang akan join. Brunei pun ada juga. Dia buat jualan, dan juga kita punya usahawan craft tempatan buat jualan. Boleh datang, tak ada masalah. Harga ada special offer tak? Kalau ikutkan betul-betul kalau ikutkan harga, bila kita jemput usahawan datang, maknanya kita direct terus dengan usahawan, berbincanglah harga tu dengan mereka. Jadi kalau tak dapat masuk ke simposium pun, sila boleh datang ya, tak ada limitation apa semua. Melihat pameran dan juga jualan tu, itu tak ada had ya. Tak ada had. Jadi sama-sama kita saksikan pelbagai tekstil daripada luar negara. Okey, 1 minit Lim, apa lagi yang ingin anda sampaikan kepada penonton-penonton kita sebelum kita berpisah dari udara ni? Saya di sini mewakili untuk program ni. Saya jemputlah beramai datang, kita raikan tekstil, dunia tekstil ini, terutama di Malaysia tu sendiri. Kita lihatlah keunikan, keindahan tekstil tu bukan setakat warisan, tapi ini satu cara hidup. Kongsi ilmu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lebih faham apa itu tekstil. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Abdul Halim Ali, dan terima kasih kepada Puan Aidida Ibrahim kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Banyak perkara dan juga isu yang menarik yang kita sentuh sebenarnya, dan kita mendoakan semoga penganjuran AIDS ASEAN Traditional Textile Symposium 2022 ini akan mencapai kejayaan dan matlamat yang diinginkan. Dan saya percaya bahawa dengan usaha dan juga sokongan yang kukuh dari semua pihak, terutamanya dukungan yang diberikan oleh Permaisuri Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong, Raja Permaisuri Agong, maafkan saya, tentunya lah akan mengukuhkan lagi kekuatan, memberikan semangat yang luar biasa sebenarnya kepada Yayasan Tenun Pahang Diraja ini untuk mencapai dan menjayakan segala program yang telah pun disusun atur. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti biasalah kami menjanjikan sesuatu yang akan sentiasa kami tepati sebenarnya. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.